فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون الذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين صدق الله العظيم. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Segala puji bagi Allah, kepadanya lah kita minta tolong. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam kita ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi serta para sahabat semuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, serta doa kita kepada sekalian muslimin muslimat yang ikut Nabi, para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana, ya Allah kau lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, kau mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Dan jadikanlah kami ini orang-orang yang selalu mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli dalam Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah wa rahmah wa du'a al-malaikah wa dhikrallahi fi man indah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini khususnya tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa serta mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, kesembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, dan juga orang-orang yang mengikuti majlis ini, keluarga kami serta muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, Engkau kurniakan juga kepada kami hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Engkau kurniakan kepadanya hikmah, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Serta Kau masukkan kami bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang saleh. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhan, ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Ampunkan juga dosa-dosa orang-orang yang telah dahulu pergi bertemu denganmu, khususnya ibu bapa kami, keluarga kami, jiran tetangga kami, guru-guru kami, jiran tetangga kami.
sahabat handai kami, dan janganlah engkau campakkan ke dalam diri kami rasa dengki benci terhadap orang-orang yang sama-sama beriman dengan kami. Santunilah kami, rahmatilah kami. Sesungguhnya engkau Tuhan yang maha penyantun lagi maha penyayang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan, kurniakanlah kepada kami dari sisi engkau rahmatmu, serta engkau tunjuk pandulah dalam sekalian urusan kami jalan petunjukmu. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu. Walillahil asmaul husna. Tajuk kita al-asmaul husna. Nama-nama yang terbaik yang menjadi milik Allah, lillah. Dari sudut bahasa, mubtada ataupun subjek adalah al-asmaul husna. Kemudian khabar dia ialah lillah. Maknanya lillah, milik Allah nama-nama yang baik. Untuk apa nama-nama yang baik yang Allah punya ni? Fad'uhu biha. Itu tujuannya. Panggillah Allah dengan nama-nama tersebut. Allahumma salli ala Muhammad. Panggillah Allah dengan nama itu. Tujuannya gitu. Maknanya walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ada 3 peringkat lah. Peringkat pertama maknanya Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Ataupun 2 lah. Ini khabari. Dia panggil walillahil asmaul husna khabari. Apa makna khabari? Jumlah khabari. Makna berita berita baik yang datang pada kita, iaitu Allah ada nama-nama yang terbaik. Jadi hamba untuk apa? Untuk hamba. Makna nama-nama terbaik ini Allah suka kalau dipanggilkan dengan nama dia itu. Jadi hambanya fad'uhu biha. Fad'uhu biha dengan makna panggil, ud'u. Da'a yad'u, ud'uhu. Hu tu Allah. Biha tu al-asma. Maka panggillah Allah dengan nama-nama tersebut. Dia nak panggil kan? Okey. Kita panggil ya Allah, itu zat kan? Ya Rahman, Ya Rahim. Itu nama. Panggil itu guna ya. Ya Allah, nama apa zat. Ya Rahman, Ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Latif. Ya Karim, Ya Aziz, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Mana-mana nama Allah, panggillah. Jadi cara nak panggil, kita tengok kepada keperluan. Contohnya, kita perlu rezeki. Kita nak minta Allah mudah rezeki, kita guna nama melibatkan Allah pemberi rezeki. Ya Razzaq. Ya Alim, ilmu kan. Ya Alim, alimni. Ya Razzaq, urzuqni. Gitu. Maknanya kita minta, sebelum minta kita guna nama dia dulu. Allah suruh berdoa dengannya. Fad'u juga dengan makna berdoa. Berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah. Atau fad'uhu biha, maknanya yang pagi-pagi orang bernasyid dengan Asmaul Husna itu pun boleh juga. Jadi kalau setakat ayat ni pun dah mengembirakan kita. Dah hilang rasa duka dan rasa sedih kalau kita sentiasa menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Ibn Katsir, tafsir Ibn Katsir, dia sebut nama-nama semua ni. Ada 99 nama. Dia bawa hadis. Lillahi, Ibn Katsir bawa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan. Milik Allah itu 99 nama, iaitu 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Ihsa. Sesiapa yang kira secara halusi, ahsa. Kira secara halusi nama-nama tersebut, dia pasti masuk neraka, masuk syurga. Wa huwa witrun, Allah itu tunggal, witir. Yuhibbul witra, dia suka benda-benda yang tunggal, witir. Ini hadis yang dibawa oleh Ibn Katsir, hadis Abu Hurairah berkaitan dengan nama Allah. Cuma dia Nabi guna ihsa. Ihsa ni dia bukan ingat saja, bukan dia ingat nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia ingat nama dan nilai itu, nilai nama tu. Dia panggil ihsa. Ihsa ni kita guna istilah kalau kita buat kaji selidik kan. Kita kaji selidik, kita selidik benda tu daripada yang sebesar-besar sampai sekecil-kecilnya. Itu panggil ihsa. Sehingga kita dapat nilai yang terbaik daripada kiraan ihsa kita tu. Jadi Nabi guna man ahsaha. Maknanya orang itu kenal nama Allah sehingga dia boleh rasa ihsan. Dia boleh rasa dan boleh nilai benda tu. Contoh kita kata perkataan nama Allah Ar-Rahman. Macam mana kita nak kenal Ar-Rahman, nak ihsa Ar-Rahman? Ar-Rahman ni berasal daripada rahimah yarham, rahmah kan. Kenapa ditambah nun Ar-Rahman? Nun ni mari mana? Dari mana nun ni? Tak ada. Rahman atas wazan fa'lan, satu perkataan yang bersangatan, yang makna mubalaghah, bersangatan sesuatu yang dia dapat. Apa bersangatan Allah pada Rahman? Allah beri semua. Gitu. Dia beri semua pada siapa yang dia cipta. Tak kira dia manusia, tak kira dia binatang, tak kira manusia itu beriman, manusia itu kafir, apapun dia dapat rahman Allah. Dia dapat rahman Allah. Sebab apa? Sebab kita faham daripada perkataan rahman itu terhasil pada rahmat. Tapi spesialnya kalimah rahman ini ada nun. Ada nun. Nun ni tak ada dalam kalimah asal dia. Rahimah. Mana ada nun? Rahim tak ada nun kan? Rahmat tak ada nun. Tiba-tiba perkataan rahman ada nun. Nun ini ziyadatan litawsi', ditambah kerana nak menunjuk keluasan Allah SWT, rahmat Allah kepada makhluk yang Allah beri di dunia ni. Di dunia ni. Maknanya di dunia ni, bahkan di akhirat nanti rahman Allah. Cuma akhirat dia melibatkan rahim. Dia buat nun rahim. Kan? Khususi. Khususi. Rahim ini hanya orang-orang yang beriman saja. Rahman semua sekali. Jadi kita kena ihsa, kita kena kira. Kenapa Rahman meluas, Rahim khusus? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala beri ke dunia ni dengan rahman dia beri belaka untuk uji kita. Maka orang yang selamat daripada ujian Allah, dia dapat rahim. Dia dapat rahim. Orang yang diuji Allah, dia tidak ikut ketentuan Allah, dia dapat rahman je, dapat rahim. Jadi itu kita kena tahu. Okey. Dan yang kedua, dua-dua nama Allah ini Rahman dan Rahim ini menunjukkan bersangatan. Maknanya tidak ada had kurniaan Allah kepada siapa yang ia kehendaki walaupun dia itu tidak beriman. Dan beri kadang-kadang dalam
maksud istidraj. Beri kerana tak suka. Allah beri banyak kerana dia tak suka pada orang tu. Dia nak azab orang tu, dia beri sehingga dia datang dengan azab. Jadi benda-benda nilai-nilai asma Allah tu kena ihsa. Wa man ahsaha dakhalal jannah. Makna kalau dia faham betul-betul, dia detail betul-betul dan dia mengikuti nama-nama Allah ni, dia masuk syurga. Razak contohnya. Tuhan yang Razak dalam bentuk fa'al, yang sangat memberi rezeki, yang sentiasa memberi rezeki, bersangatan mengurnia. Jadi kalau kita panggil Allah ya Razak, ya Razak, dia akan mengurniakan rezeki. Tapi rezeki yang dia beri itu atas Rahman Rahim ke ataupun Rahman saja. Kena ingat kan, kalau kita dapat rezeki yang kita minta itu menyebabkan kita taat, jadi kita dapat Rahman Rahim. Makna Rahman Rahim itu dua nama yang asah, yang asah. Gitu. Dapat Razak pun dengan Rahman Rahim Allah, dapat tenang pun dengan Rahman Rahim Allah. Makna Rahman Rahim ini dua nama Allah yang asas. Sebab itulah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak baca Bismillahirrazzaq Al-Alim ke, gitu kan. Walaupun itu adalah namanya juga. Habis situ. Tapi dalam tafsir ni, dalam Ibnu Katsir dia sebut kalau kita nak sebut di sini kata huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir al-khaliq al-bari al-musawwir al-ghaffar al-qahhar al-wahhab al-razzaq al-fattah al-alim al-qabid al-basit al-khafid al-rafi' al-mu'izz al-mudhill al-sami' al-basir al-hakam al-adl al-latif al-khabir al-halim al-azim al-ghafur al-shakur al-aliyyu al-kabiru al-hafidhu al-muqitu al-hasibu al-jalilu al-karimu al-raqibu al-mujibu al-wasi'u al-hakimu al-wadud al-majid al-ba'ith al-shahid al-haqqu al-wakil al-qawiyyu al-matinu al-waliyyu al-hamidu al-muhsi al-mubdi'u al-mu'id al-muhyi al-mumit al-hayyu al-qayyum al-wajid al-majid al-wahid al-ahad al-fardu al-samad al-qadiru al-muqtadiru al-muqaddimu al-muakhiru al-awwalu al-akhiru al-zahiru al-batinu al-wali al-muta'ali al-barru al-tawwab al-muntaqim al-afuwu Ar-Ra'uf Malikul Mulki Malikul Mulk Dzul Jalali wal Ikram Al-Muqsitu Al-Jami'u Al-Ghaniyyu Al-Mughniyu Al-Mani'u Ad-Darru An-Nafi'u An-Nuru Al-Hadi Al-Badi' Al-Baqi Al-Warith Al-Rashid Al-Sabur. Itulah yang disebut di dalam Ibnu Katsir 99. Kemudian dia kata innahum jama'uha minal Quran kama warada fi Ja'far bin Muhammad wa Sufyan. Mereka kumpul daripada Al-Quran. Summa liya'lam anna al-asma' al-husna laisa munhasirah fi 99 bidalir. Ini tak adalah. Satu lagi yang menarik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asaba ahadan qattun hammun wala hazan faqala Allahumma inni
Ni doa berkaitan. Kenapa Ibnu Katsir bawa doa ni? Dia kata tidak akan menimpa mana-mana orang pun, tidak akan sekali-kali menimpa mana-mana orang hammun hazan. Hammun hazan. Hammun ni duka cita, hazan sedih. Apa beza hammun dengan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, kan? Apa beza hammin dengan hazan? Kita kadang-kadang baca, kita tidak ihsa', kan? Hammun sedih kerana dua. Kerana tak dapat kerana sakit ataupun susah. Hammun, kan? Hazan kerana tak dapat yang kita nak, tak dapat nikmat. Hazan bersedih. Hammun ditimpa kesusahan ataupun sakit. Hammun. Jadi dia kata tidak akan mengena dua-dua tu kepada mana-mana orang bila dia berdoa dengan doa ini. Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatika, nasiyati biyadika, madin fiyya hukmuka, adlum fiyya qada'uka, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak au a'lamtahu ahadan min khalqik au anzaltahu fi kitabik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi illa azhaballahu, illa ni tak termasuk doa lah, illa azhaballahu hammahu wa huznahu wa abdalahu makanahu faraha. Makna sesiapa yang berkata doa tadilah Allahumma inni abduka ibnu abdika sampai an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Apa situ? Illa tidak dia baca doa ni kecuali Allah hilangkan daripadanya kesedihan disebabkan sakit ataupun musibah yang ditimpa, susah ataupun sakit lah. Makna Allah hilangkan, makna Allah beri sihat lah. Allah beri sihat dan Allah Allah buang kemiskinan, kesusahan itu. Wa huznahu, duka cita, dan Allah mudahkanlah dia dapat sesuatu yang, dan Allah wa abdalahu, Allah tukarkannya makanahu, tempatnya menjadi faraha, gembira. Wa qila ya Rasulullah afala nata'allamuha. Lalu ada orang tanya, wahai Rasulullah, afala nata'allamuha, macam mana bolehkah kita belajar dia? Faqala bala. Okey. Lalu Rasulullah kata, kena belajar yang tadi. Yang bagi likulli man sami'aha an yata'allamaha. Sepatut dan selayaknya bagi setiap yang mendengar doa ini, dia akan belajar. Dia belajar doa ni. Macam mana? Dia belajar doa ni ke? Macam mana dia nak? Sebenarnya doa ni, Allahumma inni abduka, ibnu abdika,
ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka. Dia suruh, ada sahabat tanya, kena belajar ke doa ni, apa maksud kita baca gini ni? Kata Nabi, bala, kena belajar. Yang bagi sepatutnya setiap orang yang dengar doa ni, dia kena belajar. Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang sebenarnya doa ni dua je. Yang pertama, doa ni kita mengaku, mengiktiraf bahawa kita ni hamba Allah, keturunan yang Allah kurniakan kepada kita. Kita mengaku hukum Allah itu terbaik, keadilan ketentuan Allah itu terbaik, dan segala nama, dia nak cerita nama Allah ni. As'aluka bikulli ismin, aku minta kepada engkau dengan setiap nama ia adalah milik engkau. Nama Allah ni milik Allah. Sammaita bihi nafsak, engkau namakan dengan Ar-Rahman, dengan Ar-Rahim, itu nama engkau. Au a'lam tahu ahadam min khalik, engkau ajarkannya, ataupun a'lam tah, bukan ajar, a'lam tu, a'lam i'lam, kau perkenalkan nama Allah itu kepada mana-mana makhluk. Kita hafal, kita dengar. Dah. Jadi kita kena tahu apa, kena rasa bahawa nama-nama Allah itu yang kita tahu itu Allah maklumkan. Dah, maklumkan. Au anzaltahu fi kitabik, ataupun nama-nama itu disebut dalam Quran. Au ista'sar bihi fi ilmil ghaib, fi ilmil ghaib indak, ataupun orang itu terkesan daripada benda-benda yang Allah ajar, tapi dia pun maknanya ajar secara langsung daripada Allah. Yang Allah yang itu kita terima. Kita terima tadi kan, daripada awal sampai ista'sarta bihi fi ilmil ghaib, itu kita seolah-olah kita mengiktiraf akan kehebatan dan kesempurnaan Allah, pemilikan nama-nama yang baik yang Allah punya itu milik Allah. Cuma yang kita naknya, makna itu kita iktiraf, yang kita naknya daripada nama Allah yang ada dalam Quran ataupun yang tersirat ataupun yang tersurat itu, dengan sebab nama-nama itu kita nak apa? Antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Hak tu kita nak, iaitu engkau jadikan ya Allah Quran itu rabi'a qalbi. Apa makna rabi'? Rabi' ni musim rabi', musim yang tidak panas, hati yang rabi', kan? Hati yang tidak terlalu pemarah dan tidak terlalu merendah diri. Hati yang rabi', yang sederhana. Ada kehidupan yang rabi', yang sederhana. Musim rabi' ni musim tidak panas dan tidak sejuk. Kalau di tanah Arab, musim rabi' ni musim bunga. Musim tidak panas, tidak sejuk. Hati yang rabi', hati rabi'a qalbi, makna hati yang berbunga-bunga ke? Musim bunga kan? Hati yang baiklah, hati yang sempurna. Rabi'a qalbi. Kita nak wa nura sadri, cahaya hati. Nur sadri, sadri ni dada, cahaya yang dada yang bercahaya. Dan wajala'a huzni, hilang segala kesedihan. Maknanya kita dapat apa yang kita nak. Wa dhahaba hammi, hilang kedukacitaan. Makna lengkap doa ni lengkap. Makna kita ada Quran, Quran itu jadi rabi' qalbi, Quran jadi nur sadri, Quran itu menjadikan jala'a hazani, apa huzni boleh belaka. Wa dhahaba hammi,
hilang kesadar duka cita. Makna Quran itu. Quran tu kalau Allah beri kita dengan nilai-nilai tadi, habis segala-galanya kita akan bahagia dengannya sampai ke bila. Maknanya kalau baca ni Allah buat macam mana? Allah hilangkan daripadanya kesedihan disebabkan sakit ataupun susah. Hazan ataupun huzn, kesedihan kerana tidak dapat kebaikan-kebaikan yang ada pada bumi ini. Jadi Allah tukar jadi gembira. Jadi kita kena belajarlah doa ni. Doa ni lebih kurang tu lah. Habis itulah yang dibawa oleh Ibn Katsir berkaitan dengan kelebihan Asma'ul Husna dan dikaitkan dengan doa ni. Anda pun tak hafal lagi, kita sama-sama hafal lah. Bagus juga dan Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika. Kalau baca ummah macam tu juga tulis, jangan baca ibnu ummatika. Amah ni hamba perempuan. Nasiyati biyadika, segala kehidupan aku di tangan engkau. Madin fika fiyya, padaku. Fiyya tu padaku. Madin fika fiyya hukmuka. Makna hukmuka, hukum Allah tu tetap depan. Kita doa ni hukum Allah nombor satu dan tak boleh nak tukar-tukar dah. Jokah kita cakap gitu. Adlun fiyya qada'uka, adil padaku segala ketentuan engkau. Allah yang tentu itu adlun, keadilan. Itu makna pengakuan kita. Kemudian kita minta as'aluka, aku minta padamu bikulli ismin, dengan setiap nama. Nama Allah 99 kan? Setiap nama huwa laka, nama itu milik engkau. Sammaita, engkau namakan bihi, dengan nama-nama tersebut, nafsaka, diri engkau. Au a'lam tahu, ataupun engkau mengiklamkannya mana-mana orang daripada makhluk engkau. Atau engkau turunkannya nama-nama tersebut di dalam kitab engkau. Ataupun engkau istaksarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Engkau simpan, engkau beri nilai dengan nama-nama tersebut dalam ilmu ghaib. Ilmu ghaib mana ilmu yang tidak diketahui yang engkau miliki. Lepas tu kita kata engkau jadikanlah Quran itu sebagai rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba. Pak kita minta rabi'a qalbi, nura sadri, jala'a hazni ataupun huzni, wa dhahaba hammi. Allahumma ja'alna mimman hafidha hadha. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang hafal doa ini dan faham. Baik, kita tengok sikit lagi ayat ni. Wadharu, ayat berikut. Wadharu tu perintah tu, ayat perintah. Ud'u wadharu, dua kalimah hasil daripada walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sibuklah dengan memanggil nama-nama Allah, memanggil dan nama-nama Allah, memanggil Allah dengan nama-nama tersebut. Satu, kena sibuk dengan nama tu. Wa dharul ladina, ada orang yang daru yulhidun, ingkar. Ingkar, yulhidu, ilhad. Dan tinggallah. Zaru tu makna tinggal, zaru. Wazara asalnya. Wazara makna tinggallah kamu semua. Minta dan tinggal. Apa tinggal? Alladzina, akan orang-orang yang yulhiduna,
mereka itu selalu ingkar fi asma'ihi, pada nama-nama Allah. Dia ingkar. Dia ingkar ni maknanya dia tidak gunalah. Dia tak percaya dengan nama-nama Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan dibalas apa yang semasa di dunia mereka selalu buat, ikut. Maknanya kalau kita tengok nama-nama Allah ni, kita berdoa dan mengikuti nilai-nilai, maka kita akan dibalas oleh Allah ikut kita buat semasa di dunia. Maknanya perkataan sayujzauna di sini bukan saja kepada alladzina yulhidun, kepada orang yang berdoa dengan nama Allah. Makna dari mana kita dapat? Makanu ya'malu. Apa? Ma tu maknanya kalau dia berdoa dengan nama-nama Allah, dia akan dibalas dengan balasan yang baik. Kalau dia ingkar dengan nama-nama Allah, dia balas dengan balasan yang setimpal dengannya. Itu maknanya sayujzauna. Bukan sahaja orang yang yulhidun, orang yang baik pun dibalas dengan balasan yang baik, orang yang buruk dibalas dengan balasan yang buruk. Karena bila kita kata sayujzau, mereka akan dibalas, mereka itu termasuk orang baik dibalas baik, termasuk orang buruk dibalas dengan amalan yang setimpal dengan mereka. Habis itu, wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Ayat ni sama dengan walillahil asmaul husna. Dia sudut pattern ayatnya. Sebab dia baca ummatun tu. Ummatun sama dengan baris al-asma'u al-husna. Maknanya ummatun dia nak ayat yang pertama tadi dia nak cerita subjeknya, mubtada'nya al-asma'. Ayat yang kedua ini dia nak cerita subjeknya ummatun. Allah maja'alna min ummah. Ya Allah, jadikanlah kami satu ummah. Apa ummah yang Allah puji ni? Yahduna bil haqqi. Mereka berpandu, yahdu, hada yahdu. Mereka berpandu dengan haqqi. Haqqi ni apa makna? Dengan kebenaran. Apa gelaran kepada haqqi ni? Quran lah. Quran. Ataupun di sini al-asma al-husna. Asma husna al-haqqi. Asma husna ni ada dalam Quran. Wabihi wabil haqqi. Wabihi wabil haqqi ya'dilun. Mereka buat ataupun melakukan keputusan. Ya'dilu dengan makna keputusan. Jadi Allah puji ummatun ni, umat yang mengambil petunjuk dengan kebenaran, dan dia adil, dia melakukan keadilan dengan kebenaran itu. Umat macam ni yang dipuji Allah. Umat ni siapa? Orang Arab ke? Orang putih ke? Orang Melayu ke? Orang Cina ke? Orang mana? Berasaskan perkataan ummatun, tanwin tu terbuka. Ummatu al-Malayu, ummatu al-Arab. Kita buang tanwin, kita bubuh kalimah Melayu, bubuh kalimah mana-mana boleh. Dia panggil idhafah. Tanwin tu dia panggil tanwin ganti. Kalimah yang disembunyikan. Boleh ganti mana-mana umat. Umat Melayu, umat Arab, umat Cina, umat mana. Tetapi umat itu yahduna bil haqqi. Dia mengikut al-haq. Al-haq ni gelaran kepada Quran, sunnah, gelaran kepada Islam, gelaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga lah biasanya. Wabihi ya'dilun. Tapi di sini Quran lah. Walladzina kadzabu, yang dalilnya Quran tu dia sebut ayat lepas tu. Ayat itu dia seolah-olah ayat selepas tu seolah dia menerangkan al-haq itu apa.
Walladzina kadzabu biayatina, orang-orang yang mendustai. Oh, al-haqqu tu ialah ayatina. Nampak tak cara dia syarah tu? Mula-mula kita baca ummatun yahduna bil haqqi, tak apa nampak. Tapi baca lagi walladzina kadzabu bi ayatin. Oh, al-haqqu tu ayatina, ayat-ayat Quran lah. Orang-orang yang mereka itu mendustai dengan ayat-ayat kami, sanastadrijuhum. Oh, istidraj yang kita bincang tadi. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Istidraj ni Allah beri, dia mendustai ayat Allah, tapi dia kaya, dia hebat, dia sehat, tak pernah sakit. Itu kurniaan istidraj. Dan dia dapat kurniaan itu min haitsu la ya'lamun, dari cara, dari arah la ya'lamun, dia tak sedar. Wa umli lahum inna kaidi matin. Umli, kata Allah, ana umli, dan aku tu Allah, ana umli, aku akan beri. Umli ni imla. Imla ni maknanya segala keperluan Allah beri kepada mereka, beri dalam keadaan tipu. Wa inna kaidi matin, sesungguhnya tipu dayaku amat teguh. Jadi umli ni, orang yang buat jahat, yang berdusta dengan ayat Allah, Allah umli, imla. Imla ni hak mana kurang, dia bagi. Lepas tu tak ada apa, habis Allah balas dengan balasan. Kita takut. Sebab itulah kalau orang kaya, orang senang, orang sihat tu dia jauh dengan Allah itu, Allah kata umli, aku akan imlakkan. Aku akan penuhkan keperluan dia. Tetapi itu adalah kaidun daripada Allah. Inna kaidi matin. Afalam yatafakkaruna fi. Ini kita sambunglah di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Awalam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinnah. Ini tentang Nabi. Ayat tadi ayat tentang Quran. Betul lah, dia termasuk hak juga. Nabi, Quran dan juga Islam itu sendiri. Kita berhenti setakat itulah. Doa tadi macam mana nak beramal tu? Doa mungkin sahabat-sahabat yang boleh doa ni banyak yang boleh hilang sedih, duka cita dan sedih ni kalau kita buat amal, belajar baik. Doa ni masuk dalam grup AQ Quran.